Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, hari ini jumpa lagi kita Bahasa Melayu tahun 1 bersama Cikgu Hairusma. Cikgu harap anak-anak murid cikgu satu bestari semuanya sihat-sihat belaka. Okey, baiklah. Tema kita pada pagi ini, tema 4, tajuk keselamatan. Unit 10, pastikan selamat. Okey, hari ini kita nak belajar mendengar dan bertutur. Satu lagi, membaca. Okey, baiklah. Okey, tengok sini. Okey, sebelum cikgu memulakan pelajaran cikgu pada hari ini, cikgu harap awak semua sediakan yang pertama buku teks seperti dalam gambar yang cikgu tunjuk ni, buku teks, buku aktiviti jilid 1 dan buku modul instrumen PBD. Seperti yang dalam gambar. Okey, sekarang cikgu nak awak sediakan 3 buah buku tersebut. Okey, baik. Okey, seterusnya alat tulis mesti lengkap. Ada pensel, ada pemadam, ada buku catatan. Okey. Dan yang seterusnya tempat awak yang selesa. Cikgu nak awak belajar dalam keadaan yang selesa, pakai baju kemas, dah mandi. Okey. Okey, cikgu nak sekarang buka buku teks, muka surat 60. Okey, awak tengok sini contoh macam cikgu tunjuk. Awak bukakan buku teks muka surat 60. Pastikan selamat unit 10. Okey, hari ini cikgu nak terangkan tentang keselamatan. Okey, berdasarkan dialog yang cikgu tunjuk ni. Okey, baiklah. Okay. Dah buka dah. Buku teks. Okey. Aktiviti dia mendengar dan bertutur. Okey, bertutur tu seperti sebelum ni cikgu dah beritahu bertutur tu macam kita bercakap lah. Bercakap, bersembang dengan orang ataupun dengan ahli keluarga kita. Okey. Cikgu ajar awak satu per satu. Okey, awak tengok yang ni dulu. Cikgu perbesarkan sikit. Okey, gambar dialog. Okey, dialog yang pertama. Okey, tajuk kecil dia, wah rajinnya anak ibu. Okey, awak rajin tak? Cikgu harap awak pun rajin macam yang dalam dialog ni. Okey, ini dialog antara Aina dan ibunya. Okey, semasa mereka duduk di dapur. Okey, tengok yang dialog warna biru dulu ataupun yang ni Aina dengan ibu. Kalau kat rumah Aina dengan ibu dia sedang bersembang ataupun sedang bercakap. Okey, awak tengok sini. Tengok yang dalam kotak biru dulu. Okey, kalau boleh awak bacakan sekali bersama dengan cikgu. Okey, Aina. Ibu Aina bercakap dengan Aina. Ibu Aina kata, Aina, tolong ibu lapkan semua pinggan ini. Okey, ini adalah suruhan ataupun arahan sebab minta tolong. Okey, Aina, tolong ibu lapkan semua pinggan ini. Okey, apa Aina kata? Baik ibu, bagaimanakah caranya? Okey, jadi Aina kata, baiklah ibu, bagaimanakah caranya? Aina nak tahu cara macam mana nak lap pinggan tersebut. Okey, ibu pula bagi tahu. Okey, lapkan pinggan dengan tuala kering ini. Buat dengan cermat. Okey, jadi ayat suruhan ibu, lapkan pinggan dengan tuala kering ini
buat dengan cermat. Jadi buat dengan cermat ialah suruhan. Sebab apa ibu kata buat dengan cermat? Sebab takut pinggan tu jatuh ke, pecah ke, nanti bahaya. Sebab apa? Sebab tajuk yang kita belajar ialah tajuk keselamatan. Jadi, bila awak nak tolong ibu ataupun ayah dengan ibu ataupun orang yang dewasa akan bagi tahu cara macam mana nak tolong sesuatu perkara supaya selamat. Okey. Tengok sini. Okey, buat dengan cermat ialah suruhan. Okey, lapkan pinggan dengan tuala kering pun suruhan, arahan. Okey, jadi bila ibu kata lap dengan tuala kering, awak pun ambil tuala yang kering. Okey, lepas tu buat dengan cermat. Okey, lepas tu Aina cakap apa pula? Ya ibu, saya akan mengelapnya dengan hati-hati. Ni respon daripada Aina. Bila mak awak suruh, mestilah awak ada respon ataupun awak bercakap balik dengan mak awak. Cakap semula dengan mak ataupun ibu awak. Okey, tengok bila ibu dia cakap, dia pun kata, ya ibu, saya akan mengelapnya dengan hati-hati. Okey, baik. Okey, jadi bila ibu suruh sesuatu ataupun orang dewasa suruh sesuatu, cikgu nak awak pun sama, awak mestilah bagi respon. Janganlah duduk diam. Okey, kalau kata mak awak kata siapa dia dalam kelas nama apa? Siapa-siapalah ataupun cikgu ambil lah nama lain. Ibu dia kata, Cik Ahmad, datang ke sini sekejap, tolong angkat kotak ini, letak di atas meja. Tapi Ahmad tak menjawab. Tak boleh lah. Ahmad mesti menjawab lah. Okey, baik ibu, saya akan angkat kotak ini dan letakkan di atas meja macam tu. Sebab apa? Kemahiran pada hari ini ialah mendengar dan memberikan respon terhadap suruhan dengan betulnya. Bila ibu cakap suruh lap pinggan lah, awak janganlah pergi buat kerja lain. Tu satu lagi. Okey, buat ikut suruhan. Okey, yang seterusnya. Okey. Ni kakak Aina pula. Okey, ibu kata, Aiza, tolong ibu simpankan pinggan itu di dalam almari. Okey, lepas tu Aiza kata apa kat ibu? Baiklah ibu, saya akan menyimpannya. Bila Aiza mendengar suruhan ibu, Aiza pun beri respon. Aiza kata, baiklah ibu, saya akan menyimpannya. Lepas tu, ibu pesan lagi. Ibu bagi arahan ataupun ibu suruh lagi. Okey, bawa sedikit-sedikit. Tengok yang cikgu garis warna merah ni. Bawa sedikit-sedikit. Pegang dan bawa dengan cermat. Ni suruhan ibu ataupun arahan ibu. Sebab apa ibu kata macam tu? Supaya kita selamat. Supaya pinggan tu tak jatuh. Kalau bawa banyak tak larat, tak boleh nak angkat. Okey. Lepas tu tengok pula Aiza. Aiza pun bagi respon, beri respon kepada ibunya. Aiza kata apa? Ni cikgu tolong jawabkan tempat sini ya. Okey, Aiza kata, saya akan pegang dan bawa dengan cermat. Okey, tengok sini cikgu dah tolong jawab dekat kamu. Saya akan pegang dan bawa dengan cermat. Jadi ni respon daripada Aiza. Dia pun cakap elok-elok dengan
ibu dia. Awak pun kena cakap elok-elok macam tu lah dengan ibu awak. Kalau awak tak faham lagi, awak boleh tanya ibu awak nak buat macam mana, nak letak di mana, bawa berapa biji pinggan. Okey. Okey. Okey, seterusnya awak tengok sini. Okey, ni gambar yang terakhir muka surat 60. Okey. Tengok ibu kata apa. Ibu ni dia sayang dekat anak-anak sebab tu banyak pesanan, banyak suruhan. Tengok. Bila dah lak pinggan, bawa pinggan, ibu cakap lagi. Harap kamu berhati-hati. Pinggan itu jika terjatuh akan pecah. Bila pinggan jatuh akan pecah. Kalau pecah, jadi macam mana? Kaca tu tajam. Okey. Lepas tu, tengok sini. Ni Aiza ke Aina? Okey. Lepas tu betul ibu. Ni Aina kata. Betul ibu, jika terpijak kaca, kaki boleh apa anak-anak? Jawapan dia boleh luka. Okey, Aina pun boleh faham. Aina ni dia bayangkan. Aina bayangkan kalau kakak dia tak hati-hati, bawa pinggan yang ibu dia suruh tadi, mungkin pinggan tu jatuh, kakak dia akan kena, kaki kakak Aina, Aiza ni akan kena kaca, akan terpijak kaca. Bila terpijak mesti luka lah kan. Okey, baik. Okey, cikgu harap awak faham dah. Okey, apa yang cikgu terangkan. Jadi tajuk kita ialah keselamatan. Bila keselamatan, unit 10 ni pastikan selamat. Jadi ibu ni pastikan Aina dan Aiza ni selamat semasa menolong ibu di dapur. Okey, aktiviti dia ialah mendengar dan memberi respon terhadap suruhan dengan betul. Okey. Seterusnya. Seterusnya cikgu harap awak buka buku teks muka surat 61. Awak tengok gambar ni. Okey, gambar ni ialah aktiviti membaca. Tajuk dia, kita harus berwaspada. Okey, tengok sini. Okey, awak tengok gambar ni. Awak tengok yang atas tu. Okey, kanak-kanak perlu ditemani oleh orang dewasa supaya selamat. Okey, kanak-kanak ni kalau keluar daripada rumah nak ke mana pun mesti ditemani oleh orang dewasa. Okey, orang dewasa tu siapa kalau daripada rumah? Ayah, ibu, nenek, datuk, abang, kakak yang besar. Okey. Cikgu harap kalau boleh awak baca bersama cikgu. Okey, cikgu harap awak baca bersama cikgu ya. Okey, awak tengok sini. Dan awak perhatikan ada perkataan yang cikgu garis ataupun ada ayat yang cikgu gariskan warna merah. Okey, sekejap lagi cikgu terang. Okey, mari kita baca sama-sama. Okey. Tajuk dia tadi, kita harus berwaspada. Okey. Saya dan adik kembar saya, Aiza, pergi ke taman permainan. Kami hendak bermain buaian. Okey, perenggan pertama. Saya dan adik kembar saya, Aiza, pergi ke taman permainan. Kami hendak bermain buaian. Okey, siapa yang nak pergi ke taman tu? Saya dan adik kembar saya. Jadi kalau saya dan adik kembar, maksud dia mereka sebaya ataupun sama umur. Jadi Aina dan Aiza tadilah. Selepas tolong ibu kat rumah, kat dapur, petang nak pergi ke taman permainan. Okey, mereka pergi
berdua. Okey, tapi ditemani oleh ibu dan ayah. Okey, tengok perenggan yang kedua pula. Sebelum kami pergi ke sana, ibu menyuruh kami memakai pakaian yang sesuai. Okey, jadi di sini memakai pakaian yang sesuai. Okey, kita kalau hendak keluar ke mana-mana, mestilah pakaian yang kita nak pakai itu bersesuaian dengan tempat yang kita akan tuju. Jadi, Aina dan Aiza ni nak ke taman permainan. Jadi mereka pakai baju apa? Nampak tak dalam gambar? Pakai tracksuit, pakai t-shirt, pakai tudung, pakai kasut sukan. Tak pakai slipper. Okey, dia pakai kasut sukan. Jadi sesuai lah sebab nak pergi taman permainan tu nak pergi main. Okey, tengok dulu. Pakaian yang sesuai dapat mengelakkan kecederaan, kata ibu. Okey, pakaian yang sesuai ni dapat mengelakkan kecederaan. Betul ke tak betul? Cikgu nak tanya awak. Okey, betul lah. Sebab apa? Andai kata awak pakai baju kurung, pergi taman permainan, naik buaian ataupun papan gelongsong, apa akan jadi? Kalau pakai baju kurung. Nanti mungkin kain baju awak tu akan tersangkut dekat buaian ataupun bila awak naik papan gelongsong, dah tengok-tengok baju awak dah angin tiup dah terselak lah, apalah. Okey, jadi kalau nak pergi taman permainan tu pakailah tracksuit, pakailah seluar panjang. Okey. Jadi pakaian yang sesuai dapat mengelakkan kecederaan. Contoh nak kayuh basikal, kalau pakai baju kurung, nanti sangkut dekat tayar basikal, jatuh awak. Siapa yang cedera? Awak juga kan? Sebab itulah kena buat apa? Kena pakai pakaian yang sesuai. Okey. Perenggan yang ketiga pula. Ibu dan ayah turut menemani kami. Bila pergi ke taman permainan, siapa teman? Ibu dan ayah. Sebab apa ibu ayah kena teman awak? Okay, kita baca bagi habis. Okey, keselamatan di taman permainan perlu diutamakan. Sebelum bermain buaian, ayah akan memeriksanya terlebih dahulu. Okey, ayah akan memeriksa terlebih dahulu apa yang awak hendak main. Contoh kalau awak nak main buaian, ayah pergi tengok dulu buaian tu. Kot-kotlah buaian tu nak putus ke tali dia, basah kena hujan ke, kotor, macam-macam. Okey. Jadi ada kanak-kanak terjatuh dan cedera semasa bermain buaian. Sebab apa ada kanak-kanak jatuh dan cedera semasa bermain buaian? Sebab tak periksa dulu, tak tengok dulu. Bila tak tengok, bila awak mula hayun, hayun laju-laju, dah jatuh. Sebab apa? Tak tengok dulu tali dia ke, tempat duduk dia ke. Okey, sama juga dengan alat permainan yang lain. Okey, ibu ataupun ayah awak akan memeriksa dulu. Okey. Dan seterusnya perenggan yang akhir. Tengok sini. Saya dan Aiza berasa selamat semasa bermain di sini. Kami bermain buaian dengan gembiranya. Okey, jadi Aina dan Aiza tu seronok bermain buaian, rasa selamat. Sebab apa? Sebab ayah dengan ibu dah periksa dah kawasan, buaian. Okey, cikgu pun nak pesan kepada awak. Okey, untuk keselamatan diri awak,
Andai kata awak nak keluar bermain kat taman permainan ataupun dengan kawan-kawan awak di luar rumah, okey, awak mestilah diteman oleh ibu, ayah ataupun ahli keluarga awak yang dewasa yang awak kenali. Okey, kalau ayah tak boleh, mak tak boleh, ajak aja nenek awak, ajak aja datuk awak ataupun kakak dan abang. Okey, sebab apa? Sebab awak kanak-kanak yang berusia 7 tahun masih lagi dalam kawalan ibu bapa. Kalau keluar seorang-seorang ataupun keluar dengan kawan-kawan sebaya dengan awak, tak selamat. Macam-macam boleh berlaku. Okey. Okey, dah habis untuk buku teks. Okey, jadi cikgu nak selepas ni kalau awak ada masa, awak baca semula yang tadi, dialog tadi muka surat 60 dan petikkan kita harus berwaspada main buaian tu muka surat 61. Okey, baiklah. Okay, sekarang cikgu nak bagi latihan kat awak. Awak tengok sini, tengok gambar yang cikgu tunjuk. Okey, latihan bahasa Melayu. Buku jilid 1 seperti yang cikgu tunjuk dalam gambar ni. Okey, latihan muka surat 63. Cikgu terang sikit tentang latihan. Okey, latihan muka surat 63. Pastikan selamat. Unit 10 jugalah tapi buku jilid 1. Buku aktiviti jilid 1. Okey, muka surat 63. Awak tengok sini dia kata lengkapkan respon yang sesuai. Kemudian simulasikan. Okey, apa maksud simulasikan? Okey, awak cuba tiru apa yang awak baca ataupun respon ni. Awak cuba buat, awak cuba lakonkan balik, dialogkan balik yang ni. Okey, tengok sini. Okey, Puan Halina, kemaskan barang-barang permainan kamu. Puan Halina berkata dekat Aiza, kemaskan barang permainan kamu. Jadi, awak lengkapkan dialog ni dengan jawapan yang betul. Jawapan dah diberi dalam kotak di atas ni. Awak pilih, awak tulis saja dekat tempat garis kosong ni. Okey. Jadi seterusnya, latihan dalam buku jilid 1, muka surat 64. Okey, aktiviti 2. Baca cerita, kemudian lengkapkan peta pokok di bawah. Okey, awak baca dulu cerita. Awak baca cerita ni bagi faham. Lepas tu awak lengkapkan peta minda di bawah, peta pokok di bawah ni. Okey, cikgu tolong baca sekali lalu dekat awak cerita ni. Okey, saya dan Aiza pergi ke kompleks renang. Okey, saya dan Aiza pergi ke kompleks renang. Kami hendak berenang di kolam. Aina, Aiza, sebelum masuk ke kolam, kamu mestilah memakai pakaian renang. Okey, ni bila nak ke kolam pula, tengok pakaian yang sesuai ialah pakaian renang. Okey, kata Puan Harlina. Okey, ini pelampung. Gunakan pelampung semasa berenang supaya tidak lemas. Kata Encik Razman pula. Okey, Encik Razman ni ialah ibu Aiza dan ayah Aiza dan Aina. Okey, Puan Harlina tadi ibu Aina dan Aiza. Okey, seterusnya, perenggan yang seterusnya. Ayah dan ibu mengawasi kami dari tebing kolam. Kami berasa selamat berenang di sini. Okey, tengok. Bila pergi di kolam pun ditemani oleh ayah dan ibu. Supaya apa? Supaya selamat. Okey, takut nanti lemas ke, pergi kolam yang tempat dalam ke.
Okey, kalau tak ada orang, siapa nak tolong? Okey, peringkat yang seterusnya, selepas berenang di kolam, ayah menyuruh kami mandi di bilik air pula. Kemudian kami menukar pakaian. Okey, selepas mandi kat kolam, mestilah mandi sekali lagi di bilik air yang disediakan. Lepas tu tukar pakaian yang basah tadi kepada pakaian yang kering supaya supaya apa? Supaya bila awak nak naik kereta, nak pulang ke rumah tak basah. Okey, awak pun tidak duduk dalam kesejukan. Okey, jadi selepas baca yang ni, petikan pendek ni, awak tulis latihan di bawah. Awak penuhkan ataupun lengkapkan peta pokok yang diberikan di bawah. Perkara yang perlu dilakukan. Okey, awak tengok sini. Sebelum berenang nak buat apa, awak tulis. Ada jawapan dia dekat petikan ni. Okey, semasa berenang perlu buat apa? Selepas berenang kena buat apa? Cikgu dah terangkan. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Cikgu harap semua murid cikgu ada buku PBD, modul instrumen PBD Bahasa Melayu tahun 1. Okey, awak buka buku ni, awak buat latihan muka surat 37. Okey, muka surat berapa? 37. Okey, awak tengok sini. Okey, latihan ni dia suruh awak buat dengar dan berikan respon terhadap suruhan. Okey, awak baca dialog ni, lepas tu awak lengkapkan dialog ni. Okey. Okey, yang seterusnya masih lagi buku PBD ni. Buka pula muka surat 38. Awak buat latihan ni. Cikgu tunjuk, cikgu perbesarkan. Okey, dengar dan berikan respon terhadap pesanan. Okey, macam tadilah. Okey, yang pertama, Faris main buaian dengan berhati-hati. Ibu Faris pesan supaya Faris ni main buaian dengan berhati-hati. Lepas tu macam mana Faris nak cakap balik dengan ibu dia? Nak jawab. Okey, baiklah ibu, saya akan main buaian dengan berhati-hati. Okey, macam tu. Okey, awak buat sampai habis, sampai nombor 4. Okey, cikgu rasa awak faham semua lah. Okey, jadi hanya setakat ini dulu untuk hari ini. Sekian, terima kasih kerana mengikuti kelas Cikgu Airusma. Okey, esok kita jumpa lagi. Sebelum cikgu berundur, cikgu nak pesan sekali lagi dengan awak. Okey, sebelum subjek lain masuk sekejap lagi, awak tonton, selepas awak tonton video cikgu ni, awak terus saja buat kerja sekolah. Bila awak cepat-cepat buat kerja sekolah, jadi kerja awak tidak tertangguh banyak sebab sekejap lagi ada mata pelajaran lain kan. Awak terus saja buat sebab cikgu rasa cikgu bagi kerja sekolah ni tak banyak sangat. Okey. Itu saja. Sekian. Bye. Esok kita jumpa lagi. Nanti bila siap kerja sekolah, hantar kepada cikgu seperti biasa. Okay, bye.